Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya sekarang adalah Encik Hasrul bin Hushan, seorang pensyarah pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ayo kita menurut beliau mengenai isu yang kumpulan kami bawakan, iaitu gejala seks di bawah umur di kalangan kanak-kanak. Okey. Assalamualaikum Cik Asrul. Apa khabar? Khabar baik. Baik. Okey. Sebelum kita teruskan temu ramah pada hari ini, boleh tak Cik Asrul ceritakan sedikit mengenai latar belakang Encik Hasrul? Kita silakan. Okay, terima kasih. Saya mungkin nak betulkan sedikit lah ya. Saya sebenarnya pensyarah di bawah Jabatan Pendidikan Khas. Tapi tak apa, sebab dulu pun saya memang mengajar awal kanak-kanak kan. So tak ada masalah perkara itu. Sebab di bawah Jabatan Pendidikan Khas ni kita ada saling kait dengan kanak-kanak juga. So permasalahan ataupun persoalan yang dibawa tu kena mengenai juga dengan awal kanak-kanak. Dan mengikut latar belakang saya seorang terapis atau ahli terapi cara kerja lah. Pegawai pemulihan. Kalau di hospital banyak terlibat dengan rawatan-rawatan untuk kanak-kanak istimewa. Malah kita juga terlibat dengan pesakit-pesakit mental ya, yang psikiatris. Dan kita ada juga terlibat dengan orang yang stroke dan kanser. So di sini di UPSI saya sebagai pensyarah dan juga sebagai terapis di sini juga. So ada dua bidang lah, satu syarahan, satu saya buat klinik juga untuk kita train pelajar-pelajar bakal guru pendidikan khas dalam konteks terapi dan pendidikan khas. Okey, terima kasih atas penerangan seperti tadi. Baik, soalan saya yang pertama, adakah Encik Hasrul pernah dengar ataupun mengetahui tentang seks di bawah umur kanak-kanak ni? Okay. Secara jujurnya saya lebih terdedah dengan seks di luar terapi ini untuk kanak-kanak yang istimewa. Maksudnya kanak-kanak istimewanya dia ada nafsu, dia ada keinginan, tetapi mereka tidak tahu batas ataupun apa tu pasal budaya dan agama lah. Itu yang saya selalu terdedah lah. Tapi untuk tajuk yang awak bawa ni, awal kanak-kanak dan seksual ni, mungkin bagi saya benda baru jugalah saya dengar. Tapi saya tak sangka lah seusia semuda umur 5 tahun dan 6 tahun sudah terdedah dengan perkara ini. Okey. Soalan kedua, bersetujukah Encik Hasrul bahawa seks dalam kalangan kanak-kanak ni semakin hari ni semakin berleluasa? Dan pada pendapat Encik Hasrul sendiri, apakah faktor yang menyebabkan gejala sebegini berlaku? Okay, pertama kali saya setujulah dengan statement yang Cik bawa tadi berkaitan dengan seks dengan usia kanak-kanak yang baru muda kan. Faktor yang saya nampak di sini adalah mungkin terlalu bebas media masa sekarang lah. Sebab sekarang kalau kita tengok permainan gadget, application games semua bebas untuk dipilih. Kanak-kanak pun kadang-kadang umur 4 tahun pun dah pandai gunakan application game semua kan. Dan sebenarnya tiada masalah kalau mereka mahir menggunakan perkara-perkara demikian, tetapi di sini faktor ibu bapa perlu juga lihat apa yang kanak-kanak itu main. Bukan ibu bapa sajalah, mana guru-guru yang di samping mereka orang dewasa, orang sekeliling lah, ataupun lebih dekat keluarga lah, sama ada ibu bapa, adik-beradik atau datuk nenek yang selalu duduk dengan mereka. Perlu ambil peka lah benda tu. Kita dapat lihat di situ bahawa peranan media masa tu sangat mainkan peranan yang penting dalam gejala sebegini berlaku dengan lebih hebat lagi. So jadi di sini pihak orang dewasa tu perlu lebih pantauan lah terhadap kanak-kanak. Okey, Encik Hasrul, pada pendapat Cik Hasrul seterusnya, apakah kesan yang kanak-kanak tu boleh dapat daripada gejala yang semakin hari semakin berleluasa ni? Dan seterusnya, apa kesan daripada masyarakat dan negara kita sendiri? Jauh tu pemandangan tu. So
Untuk kesan pada usia kanak-kanak seperti mana yang kita sedia maklum, pendidikan pada awal usia kanak-kanak ini sangat penting lah, dan dia sangat-sangat critical di dalam education. So maksud di sini bila kita katakan masalah tentang seks di usia awal kanak-kanak ini, sebenarnya jika tidak dibendung ataupun kita tak beri pendedahan yang sewajarnya, ini mengakibatkan kanak-kanak itu sendiri apabila membesar nanti, dia akan memfikirkan bahawa seks itu tiada salahnya. Malah maksudnya seks itu umpama naluri makan atau naluri mandi, naluri untuk berkawan. Mereka merasakan naluri seks itu adalah naluri yang biasa saja. Manakala di negara kita mengamalkan budaya Melayu dan Islam tu kuat. Kan, maknanya seks tu satu benda yang sangat terlindung untuk kita bincangkan. Betul tak? So malah dari segi faktor-faktor yang seterusnya, mungkin pada usia remaja ataupun malah di kalangan remaja kita pun dapat lihat bahawa hubungan hubungan tanpa batas kan. Mereka berkawan, buat seks luar nikah, dengan banyaknya kes-kes buang bayi. Itu semua adalah atas faktor itulah tadi, pendedahan seks terlalu di usia muda tanpa batasan. Dia tak ada masalah kalau kita nak dedahkan pendidikan seks itu di usia awal kanak-kanak pun tak ada masalah sebenarnya. Tetapi perlu ada pemantauan, dan perlunya ada satu undang-undang yang kerajaan kena fikirkan lah. Terima kasih Cik Asrul. Soalan terakhir kan, pada pendapat Encik Asrul, adakah seks dalam kalangan kanak-kanak ni berbahaya, dan bagaimana cara untuk kita tangani bersama? Untuk terakhir kalinya, harap Cik Asrul boleh dapat bagi satu pernyataan lah, bahawa apakah cara-cara untuk kita mengatasinya bersama lah. Maksud saya daripada bukan sahaja dari segi kalangan orang sekeliling dia, malahan dari segi masyarakat dan masyarakat negara kita sendiri. Macam mana kita nak bantu golongan kanak-kanak yang sudah mula dan terbiasa dengan gejala ni. Okey. So, berbalik pada soalan berbahaya atau tidak, itu mana statement yang pertama yang sebelumnya saya katakan tadi kan. Sekiranya seks praktikalinya dilakukan sejak usia muda, dia sebenarnya memberi kesan yang banyak lebih pada negatif daripada positif sebenarnya. Sebab pada usia muda, usia awal, usia 5 dan 6 tahun yang kita bincangkan tadi, dia adalah usia yang kita katakan belum cukup matang ataupun belum cukup pendedahan di dunia luar. Pada usia tersebut, pada usia itu kalau kita tengok pada konsep psikologi kanak-kanak pun adalah satu usia untuk dia mengeksplor apa yang dia minat, dan dia cuba explore apa yang dia nak tahu. Dan apabila dia mendapat sesuatu keseronokan tanpa kita bendung, seolah-olah benda itu adalah benda dia yang betul. Sebab kanak-kanak ni bila dia dapat sesuatu perkara yang seronok bagi dia, dan tanpa kita bagi tahu perkara itu adalah salah ataupun tidak sesuai, mereka tidak akan rasa perkara itu salah bagi mereka. So macam saya kata tadi, faktor itu akan menyebabkan dia akan berlarutan sehingga usia remaja, di mana hubungan tanpa batas itu ataupun hubungan tanpa kita beritahu secara norma masyarakat kita tidak sesuai, akan menyebabkan kanak-kanak itu membesar dengan cara tidak matang ataupun membesar dengan cara tidak sesuai dengan masyarakat kita. Dia berbeza kalau kita pergi ke masyarakat barat dengan usia macam itu, ada perkara-perkara berlaku seperti itu, mereka tiada masalah. Mereka ada aktiviti, mereka ada cara-cara mereka ataupun mengikut cara-cara kehidupan di barat. Okey, itu yang pertamanya. Dan seterusnya, bagaimana cara mengatasi itu, sekali lagi lah kita kembali kepada keluarga. Yang selalunya saya lihat kanak-kanak yang dibiarkan begitu saja adalah keluarga yang tidak ambil berat pasal kanak-kanak ni. Kalau kita tengok kanak-kanak ibu apa yang meniaga, kalau kita tengok kanak-kanak tu dibiarkan bermain di berata tempat, kan kita nampak dengan siapa dia berkawan, apa dia buat. So itu perlu perhatian keluarga yang pertama sekali. Sebab apa, kalau kita nak katakan peranan guru, peranan masyarakat, peranan ahli komuniti setempat ataupun peranan orang-orang sekeliling, kita sepatutnya tidak boleh mengharapkan pada yang ini. Kita mengharapkan kepada keluarga lah, ibu bapa, adik-beradik dan orang sekitar di rumahnya. Itu yang saya nampak peranan itulah. Dan saya rasa
di dalam konteks ini juga saya dapat memikirkan bahawa betapa perlunya juga dalam pendidikan awal kanak-kanak ini perlu diterapkan apa itu seksual, apa itu seks, apa itu seks yang tidak betul, apa seks yang, apa yang perlu diketahui, apa batas-batasnya. Saya rasa pendidikan seks itu perlu diterapkan secara perlahan-lahan ataupun secara konteks kawal kanak-kanak lah di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Di peringkat umur seawal di umur berapa sih? Bagi saya seumur 5 dan 6 tahun. 6 tahun perlu diterapkan Perlu secara diterapkan perlahan-lahan. secara orang kata baik lagu ke whatever lah yang berkaitan dengan cara pendekatan you all lah, pendekatan orang kanak-kanak. Terima kasih Cik Asrul kerana sudi bertemu ramah. Sekian saja daripada saya Nur Rahmani Dawiti Azlan dan sahabat saya sebagai juru kamera Nur Najwa binti Muhammad. Jumpa lagi. Assalamualaikum.